Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Universiti Teknologi Sarawak UTS memainkan peranan penting dalam menjayakan objektif strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Openg, antara pemboleh ubah dalam menjayakan PCDS 2030 adalah berkaitan pendidikan dan pembangunan modal insan. And of course, the cornerstone is education and human capital. Education and human capital development play a crucial role in enhancing workforce efficiency, facilitating the upward movement of economies along the value chain. The contribution of the UTS in this domain is noteworthy. This university has not only produced a plethora of graduates, but has consistently delivered quality professionals who are in high demand by employers. Congratulations to UTS. Beliau berkata demikian semasa Majlis Convocation UTS ke-8 di Sibu pada Ahad. Pada majlis tersebut, seramai 297 graduan menerima ijazah termasuk 3 orang menerima ijazah Dr. Falsafah PhD, 26 penerima ijazah sarjana dan selainnya ijazah sarjana muda. Premier Sarawak yang juga Pro-Chancellor UTS menambah, UTS turut diiktiraf sebagai institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET terkemuka di negara ini. UTS is also recognized as a leading technical and vocational education and training institution in the country. Moreover, the university has nurtured a force of graduates who have ventured successfully into entrepreneurship, a testament to the caliber of education imparted by UTS. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zahari sekali lagi menekankan kerajaan negeri akan memberikan pendidikan percuma kepada lebih 25,000 bakal pelajar di semua universiti dan institusi pengajian tinggi milik Kerajaan Sarawak bermula dari 2026. Terdahulu dalam ucapannya, Naib Chancellor UTS, Profesor Datuk Dr. Khairuddin Abdul Hamid berkata, kadar kebolehpasaran graduan UTS adalah antara yang tertinggi di Malaysia iaitu 97.53% setakat Ogos 2023. Malah ujarnya, hampir semua program akademik di UTS telah diakreditasi serta diiktiraf oleh badan-badan profesional dari dalam dan luar negara. Kita semua merasa amat bangga dengan pencapaian para graduan UTS kerana anda bukan sahaja berjaya dalam bidang akademik tetapi pencapaian anda juga diiktiraf oleh badan-badan profesional tempatan dan antarabangsa. Maknanya, anda adalah graduan yang bukan calang-calang atau sebarangan atau dalam bahasa Sarawak bukan alang-alang bah. Hebat. Tahniah semua. Dalam pada itu, beliau juga berkata universiti itu telah membangunkan dan mendokumentasikan Pelan Strategik UTS 2024-2030. Jelasnya hala tuju strategik UTS telah dinyatakan dalam penubuhannya iaitu untuk memenuhi keperluan yang semakin meningkat untuk tenaga kerja teknikal mahir, berkualiti dan profesional yang mampu memacu pembangunan ekonomi dalam menjadikan Sarawak sebagai sebuah negeri ekonomi maju dan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Abang Zahari turut merasmikan UTS Street Cafe setelah selesainya Majlis Convocation UTS tersebut. Sejurus ketibaan, beliau diberi penghormatan menandatangani pelak sebagai simbolik kepada majlis. Beliau diiringi Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rabai, serta tetamu lain kemudiannya diberi taklimat mengenai kafe tersebut. Keperkembangan di Limbang, Kerajaan Sarawak tidak akan sesekali mengambil hak tanah berhak milik ataupun tetakluk tuntutan tanah hak adat Bumiputra NCR secara percuma untuk melaksanakan projek pembangunan infrastruktur kepada rakyat. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Palu Gumbang,
Kerajaan Sarawak tidak akan mengambil tanah rakyat yang terlibat dengan projek kerajaan secara percuma, tetapi sebaliknya diambil berdasarkan kepada peruntukan sedia ada dalam Kanun Tanah Negeri KTN Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan. Katanya Kanun Tanah Negeri Bab 81 dan Perkara 13 Perlembagaan Persekutuan antara lainnya menyebut bahawa tiada seorang pun boleh dilucutkan hartanya kecuali mengikut undang-undang. Tegasnya lagi, tiada undang-undang yang boleh memperuntuk pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa papasan yang mencukupi. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis penyerahan cek pampasan tanah dan warta Rizab Komunal Seksyen 6 KTN bahagian Limbang pada Jumaat. Tambahnya, semua tanah yang diambil balik akan dibayar pampasan berdasarkan penilaian sewajarnya oleh Jabatan Tanah dan Survey Sarawak berdasarkan tanaman yang ada, struktur binaan jika ada dan saiz tanah yang terlibat mengikut nilai semasa. Selain itu, Datuk Paulus berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa memberi pengiktirafan dan surat hak milik tanah NCR dengan memperkenalkan program pengukuran tanah NCR inisiatif baharu pada tahun 2010. Dalam pada itu, beliau telah menyempurnakan majlis penyerahan cek pampasan tanah sebanyak 136 cek kepada 93 penerima dengan jumlah pampasan RM12,503,574.10. Datuk Paulus turut menyerahkan warta Rizab Komunal Bumi Putra Seksyen 6 KTN bagi kawasan Beraung Bambangan, kawasan Semabat, kawasan Kampung Stai dan kawasan Kampung Buang Abai. Di Miri pula, pejabat residen dan daerah di setiap bahagian perlu memainkan peranan mereka untuk membekalkan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Menurut Residen Bahagian Miri Jamali Busri, semua kaki tangan pejabat residen dan daerah, terutamanya di bahagian Miri, perlu memainkan peranan masing-masing supaya masyarakat sama ada mereka di bandar maupun di pedalaman mendapat perkhidmatan yang terbaik. Tambahnya, ia sesuai dengan misi pejabat residen bahagian Miri iaitu memajukan pembangunan sosio-ekonomi dan kesejahteraan rakyat di bahagian Miri. Jamali berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Aspirasi Pejabat Daerah Marudi dan menjunjung budi sempena persaraan Pegawai Daerah Marudi Belayong Pok pada Jumaat. Dalam pada itu, beliau mengucapkan tahniah dan syabas kepada pejabat daerah Marudi kerana telah berjaya mengadakan Regatta Baram baru-baru ini. Beliau turut berharap supaya mereka terus memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada masyarakat di daerah Marudi. Paparan berikutnya, sokongan semua pihak penting dalam memastikan kejayaan sesebuah pasukan bola sepak. Menurut Adun Bukit Semuja, John Ilus, pengurusan sesebuah pasukan bola sepak sememangnya memerlukan dana yang besar, namun amat diperlukan demi mencapai kejayaan yang dimahukan. Sebelum itu juga saya pun banyak terlibat dengan bola sepak. I know that what being mentioned oleh Presiden tadi bahawa ia memerlukan belanja yang besar. Sebab kita sendiri pun merasai macam mana bila kita terlibat dengan bola sepak ini, kita nak cari pada masa itu nak cari jersey pun amat susah sekali. Jadi kita berharap kepada persatuan-persatuan para pemain ataupun pengurus pasukan supaya mengambil iktibar dari apa yang kita dengar daripada Presiden tadi tentang khususnya dari segi dana, pengurusan dan sebagainya memerlukan banyak sumber. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam Majlis Gala Persatuan Bola Sepak Bahagian Serian FA 2023 bertempat di Pusat Konvensyen Serian pada Sabtu. Dalam hal ini, beliau yang juga penaung Serian FA memuji pengurusan persatuan itu kerana berjaya mengendalikan persatuan dengan baik selain melakar pelbagai kejayaan baik di peringkat negeri maupun kebangsaan. Terdahulu, Presiden Serian FA, Philips Jabu dalam ucapan aluannya berkata, malam gala itu dianjurkan bagi meraihkan penggiat-penggiat sukan bola sepak yang memeriahkan arena bola sepak di Serian sepanjang tahun 2023. Sesuai pada malam itu, tuan-tuan dan puan-puan yang berhormat YB kita raikan penggiat-penggiat bola sepak kita untuk sama-sama kita merasai nikmat manisnya dalam bola sepak kita untuk tahun 2023 tu. Okey, jadi malam itu kita bawakan ke majlis yang cukup indah tu lah. Dan untuk kita untuk majlis malam tu gelak, kita ada anugerah bola sepak di mana kita memberikan penghargaan kepada
pasukan pemain kita yang telah pun berusaha betul-betul. Malam gala itu dirancangkan lagi dengan pertandingan gadis bola yang julung kalinya dianjurkan oleh Persatuan Bola Sepak di Sarawak. Selain itu, pelbagai anugerah lain seperti pemain bola sepak harapan, pengurus terbaik, jurulatih terbaik, pasukan terbaik dan banyak lagi turut dianugerahkan pada malam tersebut. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal UKAS.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Sebelum mengakhiri buletin edisi malam ini, saksikan suasana Majlis Convocation Universiti Teknologi Sarawak ke-8 yang disempurnakan oleh Premier Sarawak di Sibu pada Ahad. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS.